Sini. Dekat jalan sini jalan askar. Jalan lain daripada Badak atau jalan lain. Masya Allah, misi jejak sirah kami kali ini lebih mencabar. Kami tiba di Jabal Laus tetapi tak boleh masuk kerana ada taftish, ada pemeriksaan dan mamnu' dilarang kerana projek NEOM 2030. Walau bagaimanapun kami meneruskan perjalanan kami ke sebuah lokasi yang juga termaktub di dalam Al-Quran, di mana Nabi Musa AS membawa ratusan ribu daripada Bani Israel setelah daripada peristiwa belahan lautan menuju ke sebuah tempat yang kering kongtang, yang mana di situ telah ditunjukkan mukjizat belah batu dan terpancar keluar mata air yang mencurah-curah daripada batu tersebut. Akhirnya lebih kurang 20 minit perjalanan kami sampai di sebuah tempat yang disyaki sebagai tempat batu terbelah. Alhamdulillah, kami masih dalam jejak mencari split rock, tempat yang dipercayai Nabi Musa AS pukul tongkatnya pada batu dan batu tu telah mengeluarkan air di celah-celah, jadi asbab orang daripada Bani Israel dapat minum air. Kalau ikut dalam lokasi, kami belum sampai pada tempat yang dipin kan, tapi di tengah-tengah laluan tu kami dapati ada split rock juga. Sebab ni nampak cara laluan air dulu lah. Walaupun keadaan batu tersebut seperti mana split rock yang kami cari, tetapi lokasi tersebut bukanlah lokasi yang dipinkan. Kami teruskan perjalanan kami dalam keadaan internet tak ada, dalam keadaan hanya berpandukan kepada peta statik. Kami meneruskan perjalanan bukit demi bukit menjadi tanda perjalanan ni. Alhamdulillah, kita dah sampai ke tempat yang dari tadi kita cari, kawasan Nabi Musa AS belah batu dan keluarnya mata air untuk jamu orang Bani Israel makan, minum. Allah, kita dah sampai ke kawasan ni. Kita nak berat kawasan batu terbelah. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerosakan. Al-Baqarah 60. Ini bukan kisah-kisah berkenaan batu dan hanya perjalanan, tetapi inilah kisah cinta seorang Nabi kepada umatnya yang sedang jauh menyimpang daripada kehidupan mengabdikan diri kepada Allah. Nabi Musa diutuskan. Nabi Musa melarikan diri daripada kekejaman Fir'aun untuk menyelamatkan diri baginda. Akhirnya kerana cinta, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat beliau baginda menjadi Nabi yang akhirnya diutuskan kembali untuk mendakwahkan Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa AS, tetapi perkara itu sikit pun tidak mengurangkan khazanah Allah. Perkara itu sikit pun tidak mengurangkan apa-apa daripada sisi Allah. Kecintaan Allah kepada Nabi Musa AS menjadi asbab kekuatan Nabi Musa terus maju dalam kerja dakwah. Seluruh daripada Bani Israel diikhtiarkan agar iman menembusi jantung-jantung mereka. Ratusan ribu mereka mengikut Nabi Musa AS, berhijrah, bergerak daripada bumi Mesir menuju ke satu tempat
yang mana mereka dapat hidup dalam keadaan beriman kepada Allah. Batu-batu di sini menjadi saksi mereka telah tiba di sini dengan kasih sayang dan cinta Allah. Tetapi kerana jantung hati, keegoan, sifat inginkan dunia, takutkan mati telah memenuhi jantung hati mereka, telah menjadi asbab mereka mengingkari arahan demi arahan Nabi Musa AS. عليك يا حبيب الله. Lebih kurang 5,000 tahun telah berlalu. Kini kami kembali menjejak sirah perjalanan keingkaran Bani Israel terhadap Nabi mereka. Seandainya batu-batu ini boleh berbicara, pasti akan diceritakan segala keegoan, kehancuran, kerakusan hati mereka Bani Israel. Hampir 500 kilo daripada bandar Madinah, kami menuju ke bandar Al-Bada'. Jalan daripada Al-Bada' ke Haqal, di tengahnya kami telah keluar daripada jalan utama meredah padang pasir, hampir 18 km untuk tiba ke kawasan ini. Dipercayai di sinilah umat Nabi Musa AS telah disesatkan selama 40 tahun. Suhu yang sangat panas, hampir mencecah 50 darjah Celsius ketika ini. Tapi angin yang bertiup dan perasaan cinta yang memenuhi dada menguatkan jantung hati kami untuk teruskan perjalanan menjejak di mana tempat Nabi Musa AS telah menyempurnakan sebuah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Batu terbelah mengeluarkan mata air seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya Syafi'i ya Habibi ya Syafi'i ya Syafi'i sallallahu عليك يا حبيب الله. Walaupun keletihan, walaupun kepanasan, Masya Allah, kaki terus melangkah menjejak kesan-kesan tinggalan Nabi Musa AS. Tiada surah Musa di dalam Al-Quran, tetapi berapa banyak surah yang menceritakan tentang pengorbanan perjuangan Nabi Musa AS. Kisah ini merupakan kisah yang sangat penting untuk difahami agar kita memahami hak cinta kepada Allah ialah segala-galanya. Begitulah hal perjalanan Nabi Musa AS membawa kaumnya Bani Israel menuju kepada kecintaan yang sempurna kepada Allah. Masya Allah. Split up.
Musa AS belah. Mukjizat pengangkat beliau baginda. Air turun. Pecah. Turun lalu lah. Musa AS telah belah batu dan batu terbelah, keluar mata air. Nabi Musa AS umat dia kata sami'na wa asayna. Nabi kita SAW belah bulan. Bila Nabi kita cakap, kita kata sami'na wa ata'na. Mereka tengok Nabi mereka tengok mukjizat Nabi mereka, tapi mereka tak taat, mereka ingkar. Kita tengok Nabi kita tak pernah tengok Nabi kita, sekali pun tak pernah jumpa Nabi kita. Kita cuma dengar-dengar berita dan baca-baca kisah Nabi kita belah bulan. Tapi wallahi kita cinta dan sayang sangat dekat Nabi kita. Wallah. Kita lah khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa lagi alasan untuk kita tak buat dakwah? Tuan-tuan, apa lagi alasan untuk kita buat dakwah? Umat Nabi Musa bukan tak buat dakwah, mereka ingkar setelah melihat mukjizat. Tapi kita hari ini tak pernah tengok mukjizat zahir macam ni. Tapi wallahi yang kita baca daripada Quran, inilah peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ini peristiwa-peristiwa yang Allah ceritakan kepada kita, kepada Nabi kita, supaya kita ambil iktibar manfaat dan kita bangunlah. Dunia makin hampir kepada hari penghujung. Takkan kita duduk diam lagi. Umat ni harus bangun dan buat kerja dakwah. Tak ada satu orang pun patut mati tanpa kenal agama. Semoga Allah pilih kita untuk dakwah sampai kita mati. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 5,000 tahun telah berlalu. Nabi Musa AS telah pun wafat. Kaum yang bersama dengan baginda telah pun lenyap. Tapi perjuangan, usaha atas iman yang diusahakan oleh Nabi Musa ke atas kaumnya akan tinggal sehingga hari kiamat. Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah bawa kepada kejayaan. Keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah permulaan kegagalan. Apa yang mereka dapat daripada keingkaran mereka? Keingkaran mereka menjadi asbab Allah sesatkan mereka di sini selama 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan kaum yang lebih baik daripada mereka. Sampai bila kita nak abaikan pengajaran daripada peristiwa-peristiwa Al-Quran? Kaum demi kaum telah dihancurkan, disilih gantikan oleh Allah dengan kaum-kaum yang lebih baik. Demi Allah, mereka telah melihat mukjizat demi mukjizat Nabi mereka. Mereka melihat batu dibelah. Mereka melihat laut dibelah. Mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan manna wassalwa. Saya, tuan-tuan, kita ialah umat yang terakhir, umat yang paling bongsu. Kita tak pernah jumpa Nabi kita. Kita tak pernah tengok wajah Nabi kita. Kita tak pernah tengok Nabi kita belah bulan. Tetapi kita cuma baca kisah-kisah, peristiwa-peristiwa. Kita cinta dan sayangkan Nabi SAW. Semoga kita menjadi orang yang mengikut jejak langkah jalan kekasih kita baginda Nabi SAW. Ini bukanlah kisah-kisah, cerita-cerita, tetapi demi Allah, inilah sebuah risalah cinta. Semoga kita hargai kehidupan dunia dengan ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah, mengikut jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.